Hello semua, ini Cikgu Carol dari SMK Bintulu. Tujuan Cikgu buat video ini untuk kita sama-sama ulang kaji sebelum kamu peperiksaan SPM pada 1 Mac nanti. 1 Mac tahun 2021, hari Isnin. Jangan lupa. Okey, kertas matematik terbahagi dua. Untuk kertas 1, 40 soalan objektif. Ingat 40. Warnakan 40 jawapan nanti. Untuk kertas 2, bahagian A jawab semua. Bahagian B pilih 4. Okey, bahagian B pilih 4. Selalunya pelajar cikgu soalan terakhir tu tak buat. Okey. Kertas 2. Untuk soalan pertama, dia suruh loretkan, sama ada loretkan set ataupun graf. Okey, kita cuba satu soalan untuk yang ini. Okey, dia suruh loretkan kawasan ini. Untuk yang ini, mula-mula perlu buat apa dulu? Okey, labelkan setiap kawasan, setiap bahagian dengan nombor. Nanti perlu kenal pasti. Kalau kalau dia kata Q, pilih nombor ini yang dalam segitiga, nombor dalam segitiga ini. Okey, R meliputi kawasan segi 4, jadi 3, 4 dan 5. Untuk yang P ini pula, P sepatutnya bulatan ini. Tapi dia kata selain daripada P. Kalau selain daripada P, nombor 5. Pilih nombor 5 nanti. Okey, kalau sudah tahu kita cuba tulis. Okey, untuk Q 2 dan 3. Untuk R 3, 4 dan 5. Okey, untuk yang last kali selain daripada P, nombor 5. Okey, sekarang kita tengok simbol dia. Untuk simbol ini, simbol persilangan. Pilih nombor yang sama. Untuk U, kesatuan ini, pilih semua. Okey, boleh pilih semua. Okey, kita tengok N dulu. Persilangan, pilih yang sama 3 saja. 3, 3. Jadi pilih nombor 3. Kesatuan 5 pun dipilih. Jadi nanti warnakan kawasan 3 dan 5. Okey? Jadi jawapan macam ini. Warnakan cantik-cantik. Jangan warna pergi rumah orang. Okey? Kadang-kadang dia keluar pula soalan loretkan graf. Okey, untuk graf perlu tahu simbol. Dia kalau nampak simbol macam ni ataupun macam ini, nanti lukis garis putus-putus. Boleh? Untuk simbol ini pula, untuk simbol ini ataupun ini, guna garis penuh. Okey, kita cuba satu soalan, tengok. Contoh. Okey, contoh yang ini. Untuk yang ini, simbol ini. Okey, guna garis penuh. Simbol ini, garis putus-putus. Boleh? Selain itu, perlu tahu. Kalau ini, maksudnya besar. Okey? Kalau lebih besar, selalunya kita warnakan bahagian atas. Ataupun bahagian kanan. Okey? Untuk yang ini, simbol kecil. Kalau kecil, warnakan bahagian bawah. Ataupun bahagian kiri. Boleh? Kita cuba soalan SPM. Okey, kalau kita tengok, sudah ada garis ini. Garis ini ada. Garis ini ada. Okey. Kedua-dua garis ini garis penuh. Sebab ada garis yang tidak terputus. Garis penuh. Okey, dia sudah lukis. Garis penuh, garis penuh. Yang garis ini saja belum ada. Okey, jadi kita perlu lukis dulu garis X lebih kecil dari 3 itu. Okey, garis X lebih kecil dari 3. Lukis garis putus-putus. Contohnya 3 di sini. Nanti lukis garis putus-putus guna pembaris. Guna pembaris. Okey.
selalunya warnakan segitiga di tengah-tengah itulah. Okey, kalau kita nak tengok soalan boleh lebih besar. Ini lebih besar, warnakan bahagian atas. Okey, ini lebih kecil, warnakan bahagian bawah. Ini lebih kecil ini, warnakan sebelah kiri. Jadi, bahagian sini. Okey, warnakan dengan cantik. Okey, contoh jawapan. Warnakan macam ini. Okey? Tidak susah. Kita cuba lagi soalan yang kedua. Selalunya soalan kedua ini persamaan kuadratik. Okey, persamaan kuadratik yang penting perlu susun dalam bentuk arm macam ini. Okey, kalau dia sudah tersusun then baguslah. Kalau tidak, perlu susun dahulu dalam bentuk arm. Lepas tu boleh guna calculator untuk cari jawapan dulu. Cara dia mod 3 kali. Lepas tu tekan 1, tekan arrow pergi kanan itu. Okey. Lepas tu 2. Yang tak ada calculator, pause video pergi ambil calculator sekarang. Okey. Sambil cikgu cakap ini, anda pun cuba sendiri di rumah. Okey. Tekan mod 3 kali. 1, kanan, 2. Okey. Lepas tu dia akan tanya A itu berapa. A itu nombor di depan ini. 1. B pun 1. C negatif 6. Cari jawapan ini dahulu. Okey. Lepas tu baru tulis. Baru faktorkan. Okey. Cara ini guna calculator dulu supaya anda tahu jawapan. Nanti takkan salah lah. Okey. Persamaan kuadratik. Soalan ketiga. Dia hampir sama macam bentuk tadi kan. Tapi you akan nampak ada X, ada Y. Ini persamaan linear serentak. Okey, persamaan linear. Perlu cari nilai X, cari nilai Y. Okey, cara tekan calculator hampir sama macam tadi. Mod pun 3 kali. 1. Tapi tak pergi kanan 2. Okey. Lepas tu dia akan tanya A berapa. Mula dari sini. 3, 2, 9. 2 negatif 3, 19. Okey. Akan dapat jawapan X berapa, Y berapa nanti. Masih ingat cara tekan calculator? Okey, betul. Ataupun saya saja tekan calculator. Okey, X 5. Y negatif 3. Okey. Dapatkan jawapan terlebih dahulu. Tulis di hujung sekali. Okey. Lepas tu untuk soalan ini, dia tak suruh guna kaedah matriks. Jadi macam mana? Kalau dia kata penggunaan kaedah matriks tidak dibenarkan. Jadi guna kaedah samakan X samakan Y. Masih ingat cara itu? Okey. Buat perlahan-lahan. Untuk samakan X itu, kita tengok. Fokus pada X dulu. Okey. Kalau ini nombor 2, nanti ini darab dengan 2. Ini darab dengan 3. Samakan X dulu. Tidak susah. Okey. Kalau sudah siap semua, padam. Guna pensel dulu. Nanti padam lagi. Buat lagi. Samakan Y lagi sekarang. Samakan Y. Sekarang fokus pada Y. Ini 3 darab dengan 3. Ini 2 darab dengan 2. Fokus pada Y. Okey. Nanti samakan Y. Dapat lagi jawapan. Jawapan mesti sama macam tadi. X sama dengan 5. Y sama dengan negatif 3. Okey. Kalau dia bagi soalan macam ini. Soalan kebat ini pun sama juga. Okey, jangan panik. Masih guna calculator. Fahami soalan dulu. Dia kata, ini harga tiket. Kalau dewasa, harga tiket 16. Kalau kanak-kanak, harga tiket 10. Okey. Jumlah nilai. Dia jual 125 tiket. Lepas tu, semua
RM1,820. Okey. Perlu tulis dalam bentuk persamaan linear dulu. Jangan risau kalau tak okey. Jangan panik. Okey. Katakan dewasa ini kita letak sebagai sebagai X, kanak-kanak sebagai Y. Okay. Jumlah dia 125. Maksudnya nanti X dengan Y mesti ada 125 keping tiket. Lepas tu, harga jualan 1,820 itu, satu tiket dewasa 16. Jadi 16 untuk satu tiket dewasa. Yang kanak-kanak murah sikit, mahal juga RM10. Okey. Nanti jumlah tiket itu Okey. Nanti masih sama, guna kalkulator dulu. Tekan mod 3 kali. Sudah berapa kali cikgu ulang ini? Dua. Okey. 1, 2. Mod 3 kali 1, 2. Ini 1, 1, 125, 16, 10, 1,820. Nanti akan dapat jawapan kalkulator berapa? Jawapan kalkulator 95. Maksudnya 95 keping dijual. Yang kanak-kanak 30. Okey? Jangan tulis jawapan saja. Perlu samakan X, samakan Y. Guna cara tadi. Okey? Tidak susah. Tulis jawapan dulu. Nanti baru buat step dia. Step dia tidak susah kalau sudah ada jawapan. Okey, contohnya kita samakan X dulu. Guna pensel lah. Samakan X. Fokus pada X. Okey, ini darab 16. Nanti ini darab 1. Okey, tulis dulu. Samakan X berapa. Okey, kalau sudah dapat ini, samakan X, you akan dapat nilai ini. Y sama dengan 30. Okey. Kalau lepas dapat Y sama dengan 30, samakan Y lagi. Okey. Macam mana? Okey, sekarang guna lagi fokus pada Y pula. Y tak sama. Okey, untuk samakan ini darab 10, ini darab dengan 1. Okey, sudah samakan Y, selesaikan, you akan dapat jawapan ini. X sama dengan 95. Okey, buat perlahan-lahan. Jawapan sudah ada. Tak akan salah. Okey? Soalan ini dia hampir sama dengan matriks. Cuma untuk beberapa tahun ini, matriks guna kaedah matriks. Soalan tadi guna kaedah samakan X, samakan Y. Tidak boleh guna matriks lagi. Okey? Jadi belajar dua-dua cara. Untuk matriks ini, bentuk soalan dia sama. Kan? Warna apa saya pilih tadi? Okey. Bentuk soalan dia masih sama. Jadi tekan kalkulator. Tekan mod 3 kali. 1, 2. Nanti key in semua. 2, -3, -14. You akan dapat jawapan. X berapa? X berapa? X -1. Y 4. You akan dapat jawapan ini. X -1. Y sama dengan 4. Ini jawapan kalkulator. Nanti tulis jawapan kalkulator dulu. Baru buat langkah-langkah ini. Okey. Nak tulis persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks? Boleh. Cara dia macam ini. Okey. Keluarkan semua nombor dulu. Letak sini. Okey. Tinggal XY. Nombor bahagian kanan letak sini. Tulis dalam bentuk matriks dulu. Saya rasa tak ada masalah yang ini. Okey. Langkah kerja dia macam mana? Okey, kita cuba.
XY. Anak saya bising. 1 per. Okey. Untuk yang ini, darab dulu. Ada formula dia. Okey. Kalau sudah lupa formula, boleh rujuk. Boleh rujuk formula waktu SPM. Okey. 2 darab 3. Tolak. Anak dara tolak budak Cina. Okey. Oh, tak cukup ruang saya tulis nanti. Tak apa. Okey, untuk yang bahagian ini. 2 dengan 3 itu tukar nombor. Tukar tempat. Boleh? Lepas tu yang negatif 3 itu, dia tak tukar tempat. Dia cuma tukar tanda. Dia negatif jadi positif. Yang negatif jadi positif. Macam ini. Okey? Lepas tu negatif. Patut tulis ini. Patut tulis ini. Negatif 14. 13 itu pun salin juga. Okey? Kalau dapat teruskan. Teruskan. Kalau tak dapat, macam ini sudah cukup untuk dapat markah penuh. Markah penuh untuk langkah kerja dia. Tadi guna kalkulator bukan? X berapa tadi? Negatif 1, 4 tadi. Boleh? Jadi jangan lupa cara tulis matriks songsang bagi suatu matriks. Okey, yang ini sangat penting ini. Ini penting. Sorry. Tak jadi. Okey, this one. Ini sangat penting. Never mind. Okey. Kita cuba untuk yang ini. Garis dan satah dalam 3 dimensi. Ingat guna cara ini. Cara. Saya guna pensel. Okey. Ini. Okey. Nanti untuk yang pertama ini, you gariskan. Ini letak pangkah. Masih ingat ke? Bulat-bulatkan, pangkah-pangkahkan. Okey. Nanti cara susun jawapan, mesti letak simbol ini. Simbol untuk sudut. Jawapan pertama ini yang bulat. Maksudnya dia bulat semua. Okey. Yang terakhir itu yang pangkah semua. Yang ini ada dua-dua. Okey? Untuk yang sudah memang clear, dia memang yang clear itu you letak dulu. Kalau ada dua pilihan itu, you pilih yang paling hampir dengan ini. Okey? Ini dinamakan teknik wand. Teknik wand. Okey. Sebenarnya you guna cara ini. Lepas tu guna teorem Pythagoras lah ini. Kalau tak ingat ini, saya tidak hafal. Kalau saya hafal tentu tidak susah. Tapi selalunya guna yang last inilah. Guna tangent. Saya tidak handsome. Kalau saya handsome, tentu tidak single. Okey. Selalunya guna ini. Kita cuba satu soalan. Kalau cikgu terlalu laju, pause video. Okey. Banyak soalan lagi yang perlu buat ulang kaji. Tapi masa terhad. Okey. Kita cuba ini. Dia kata, namakan sudut antara satah BCJ dengan tapak ABCD. Okey. Macam mana? Bulatkan BCJ. Pangkah ABCD. Okey. B, C, J sini. Lepas tu, letak pangkah pada ABCD. Ini sudah ada. Tadi buat macam ini. Ayo. ABCD. Okey. Jawapan dia nanti susun dalam bentuk yang bulat letak depan, yang ada dua-dua tanda letak tengah, yang pangkah
kita tahu untuk ini dia cuma satu saja. Jadi J mesti di depan. Okey. Untuk yang ini pula ada dua pilihan. Ini dua pilihan, ini pun dua pilihan. Jadi macam mana? Perlu pilih antara B dengan C. Okey, pilih mana satu? Kita tengok J ini sebenarnya dia di bahagian depan. Okey, B pun di depan. C di bahagian belakang keyboard. Jadi kita pilih B sebab semua di depan. Jadi ini pilih B. Untuk yang ini pun sama. Kan A di bawah J saja. A di bawah J saja. Dia dua-dua di depan. Okey, jadi mesti pilih A. Takkan pilih D. Okey, jadi jawapan dia sudut J, B dan A. Okey, jangan lupa ini. Jangan lupa ini. Kalau dapat ini, bolehlah cari sudut. Cari sudut antara satah BCJ dengan tapak ABCD. Okey, macam mana? Ini jawapan dia. Kalau tak faham, cikgu terangkan. Kita cuba. Okey. Okey. Okey, kita lukis segitiga dulu. Okey, B. Tadi J. Berapa tadi? Apa jawapan tadi? J. Sorry. JBA. Ya. Okey, kita cuba. JBA. Maksudnya sini ya. Okey. Untuk cari sudut untuk ini. Okey. Guna tangent. Tangent sudut JBA. Sama dengan macam mana? Okey. Untuk tangent bertentangan ini. Yang bertentangan bahagi dengan bersebelahan. Tentu tidak single mah. Okey, tidak single. Tidak ini, T ini sini. Okey. Kalau semua 8 cm, yang tinggi ini cuma separuh saja. Dia kata titik tengah. Lain kali baca soalan dulu. Okey. Jadi titik tengah. Jadi ini 4 cm saja. Okey. JA cuma tinggi dia cuma 4 saja. Okey, bahagian bawah ini 10. Jadi tangent untuk sudut JBA ialah 4/10. Macam mana cari sudut? Okey. Tekan shift tangent 4/10 ataupun 0.4 ini. Akan dapat jawapan ini 21 darjah 48 minit. Okey? Boleh cuba sendiri. Dapatkan keluarkan sekeping kertas sambil cikgu bincang ini. Boleh cuba. Okey? Kita mesti laju sikit. Okey? Untuk yang soalan nombor 5. Untuk soalan isi padu ini perlu guna rumus. Okey? Cari rumus di bahagian depan, mesti tahu guna rumus mana satu. Okey, contohnya kalau bentuk sfera ada dia bagi rumus dia macam ini. Okey, kalau hemisfera separuh. Okey? Maksudnya 4/3. 4 itu bagi separuh lah. 2/3. Okey. Bentuk silinder macam mana, bentuk kon macam mana, bentuk piramid ini macam mana. Rumus dia ada diberi waktu SPM. Okey. Ni contoh dia. Dia kata satu hemisfera, separuh bulatan ini dikeluarkan dari sebuah silinder. Maksudnya ini silinder. Nanti dia keluarkan hemisfera. Okey.
Jadi macam mana cari isi padu pepejal yang tinggal, dia sangat obvious. Dia mesti tolak lah yang isi padu silinder ini kita tolakkan dengan isi padu hemisfera. Okey? Jadi macam mana selesaikan soalan macam ini? Pergi cari isi padu silinder tadi. Okey, sini. Pi J kuasa 2T. Tahu J J jejari. Okey, jejari separuh bulatan ini jejari. Okey. Pi J kuasa 2T. Untuk hemisfera tadi, ini. 2/3 pi J kuasa 2T. J masih jejari. Yang pi itu selalunya, tengok soalan lah. Selalunya dia guna 22/7. Okey, sudah dapat ini, gantikan nilai dia saja. Guna rumus yang betul. Okey, tadi ini pi J kuasa 2 T. Tolak ini 2/3. 2/3 pi J kuasa 3. Okey? Jadi pi 22/7. Jejari ini, kalau diameter 10, jejari separuh macam 5. 5, tinggi 8. Okey? Tak ada masalah untuk yang ni. Yang ini 2/3. Pi pun 22/7. Jejari untuk hemisfera ini sama dengan jejari silinder. Okey? Sama. Jejari silinder, jejari hemisfera sama 5. Okey, guna kalkulator semua dapat jawapan dalam bentuk ini. Okey, kalau you dapat 366.66666, guna tekan apa tadi? Tekan kalkulator, tekan ABC. Dapat jawapan dalam bentuk pecahan macam ini. Okey. Next. Penakulan matematik. Ini mesti skor. Okey. Sama ada dia tanya benar ataupun palsu. Tanya itu penyataan ke bukan penyataan. Kalau penyataan, ayat biasalah. Kalau bukan penyataan, selalunya dia dalam bentuk soalan. Soalan, sudah makan ke? Itu bukan penyataan. Okey. Atau dan ini. Selalunya kalau nampak perkataan atau, nampak perkataan sebilangan itu selalunya penyataan benar. Benar. Selalunya lah. Tapi tak. Bukan 100%. Okey. Kalau nampak perkataan semua dengan dan ini, selalunya palsu. Selalunya lah. Okey. Jika dan maka ini implikasi. Okey. Kita cuba beberapa soalan. Kita tengok. Kalau dia suruh lengkapkan premis ini. Ini senang. Okey. Kata jika. Kita potong. Potong apa? Potong perkataan yang sama. Okey. Jika maka boleh cancel dulu. Lepas tu. Min. Okey. 5. 5 sini. 5 sini. Mana lagi sama? Ialah. Okey. Potong dulu perkataan yang sama. Lepas tu perkataan yang tinggal itu susun jadi ayat yang betul. Hasil tambah 3 nombor 15. Sini ada perkataan bukan lagi. Letak perkataan bukan sini. Okey. Jadi jawapan dia hasil tambah 3 nombor bukan 15. Hasil tambah 3 nombor bukan 15. Sebab kataan ini tidak di cancel tadi. Tidak dibuang tadi. Okey? Ini cara untuk menulis premis. Untuk contoh yang kedua. Okey, akas. Akas ini jawapan dia cikgu sudah bagi. Okey, akas ini dia macam implikasi. Jika A maka B. Jadi akas dia jika B maka A. Selalunya dia akan tanya akas ini benar ke palsu. Selalunya palsu lah. Tapi perlu baca soalan juga. Okey? Kalau dia tanya sama ada akas yang ditulis ini benar palsu, tulis palsu.
I think so. Okay. Tulis dua implikasi. Ini tidak susah. Mesti guna perkataan jika, maka. Jika, maka. Salin dengan betul. Okey. Ini jangan salin. Jika dan hanya jika. Ini jangan salin. Okey. Jadi jawapan dia, jika W ialah nombor kuasa 2 sempurna, maka ini. Punca kuasa 2W ialah nombor bulat. Lepas tu, perlu tulis 2. Satu sini, 2. Yang kedua, terbalikkan dia. Jawapan ada sini. Okey. Jika W ialah kuasa 2. Okey. Yang ini. Untuk yang implikasi pertama, tulis depan. Implikasi kedua, tulis di belakang. Okey. Lepas tu yang ini pun sama. Punca ini tulis di belakang. Ini tulis di depan. Perkataan jika maka mesti ada. Jika maka. Jika maka. Jangan lupa. Okey. Ini okey. Next one. Ada banyak lagi. Next. Okey. Kalau sudah penat, pergi rehat dulu. Pause dulu video. Yang ini. Buat satu kesimpulan. Nampak susah. Tapi tidak susah sebenarnya. Okey. Dia bagi rumus. Dia suruh buat kesimpulan. Lepas tu, untuk rumus ini, N itu boleh diubah-ubah. Okey. Kita tengok octagon. Octagon, octopus. You remember? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octopus 8 kaki. Jadi, N itu tukar jadi 8. Inilah. Okey. Sama ada you tulis jawapan dalam bentuk ini. Ataupun guna kalkulator. Ini jawapan dia. Okey. Sama ada tulis macam ini. Ataupun guna kalkulator. Dapat 1080. Okey. Jangan give up dengan soalan ini. Ingat pentagon. Pen. Kalau pentagon ada perkataan pen 5. Kan? 5 jari. Kalau hexagon 6. Kalau heptagon ada T 7. Okey? Kalau octagon 8. Jangan lupa. Next. Okey, buat kesimpulan. Buat kesimpulan ini pun tidak susah, pernah belajar. Okey, jawapan itu abaikan dia. Nombor yang sama itu, yang ulang-ulang itu, you salin. Tambah 1 kan sama saja semua. Kurungan pun sama. Kuasa 2 pun sama. Okey, yang ulang itu salin. Yang berubah-ubah ini. 1, 2, 3, 4 ini tukar jadi N. Ini pun sama. Tukar jadi N. Inilah jawapan dia. Cuma perlu letak N sama dengan untuk case ini 1, 2, 3, 4. Lepas tu letaklah dot 3 di belakang. Ini jawapan dia. N tambah 1 kuasa 2 tolak N. Lepas tu jangan lupa ini letak di belakang. Okey? Letak ini di hujung. Tidak susah untuk membuat kesimpulan. Okey. Perimeter. Perimeter dan luas untuk segitiga. Guna rumus. Jangan keliru dengan rumus dia. Okey. Jejari. Sini. Jejari. Sudut dia. Memberi kita clue lah. Clue. Okey, contohnya sini 5. Okey, sini 60. Okey, dia tanya 2 saja. Sama ada perimeter. Dia akan tanya 2. Perimeter ataupun luas. Okey, kalau perimeter, guna rumus ini. Kalau luas, guna rumus ini. Pi masih sama, 22/7. Jejari untuk case ini 5. Tidak susah. 2 darab 22/7 darab 5.
Untuk sudut ini, sudut ini tadi 60. Okey? Gantikan, jangan rumus pun tidak tulis. Terus biarkan kosong, memang tak ada masalah. Cuba. Kalau perimeter, guna rumus ini. Kalau luas, guna rumus ini. Gantikan nilai jejari. Takkan jejari tak pandai jari. Okey? Bulatan. Separuh bulatan itu jejari. Kalau dia tulis 7, letak J 7. Okey? Lepas tu yang sudut itu, tengoklah soalan dia 50 kah? Letak ini. Letak ini sebagai 50 nanti. Boleh? Okey, untuk keberangkalian, jangan skip soalan keberangkalian. Dia sangat mudah untuk dapat markah. Okey, perlu ingat ada 2 kes. Kes yang pertama, kalau pilih 2 keping kad dari, katakan soalan dia lah ada 1 kotak, lepas tu ada 5 keping kad. Dia suruh ambil 1, lepas tu ambil 1 lagi tanpa pengembalian dengan pengembalian tidak sama. Okey? Untuk membantu kita menjawab soalan ini, lebih baik kita lukis pokok dulu. Okey? Rajah pokok ini. Okey. Kalau pilih first itu, pilih kad yang pertama. Memang semua ada chance yang sama. A, 3, C, 8, E ini. Chance dia sama semua. Okey? Lepas tu beza dia, kalau tanpa pengembalian, tak ada pengembalian kali ini. Okey, kalau tanpa pengembalian, first time you pilih A, second time A itu tak ada lagi. Okey? Dia mesti 3. Ayo. Okey. Tak jadi cikgu tulis. 3 C 8 ataupun E. Okey? Ini untuk kes tanpa pengembalian. Tidak ada dia kembalikan kad ke dalam kotak itu lagi. Okey? Lepas tu yang ini C8E. Okey? Senaraikan dulu, guna gambar rajah pokok. Kalau dia ada bagi jadual, isi dulu jadual. Lepas tu kira berapa, baru dapat kira berapa keberangkalian dia. Selalu dia tanya huruf vokal, huruf konsonan, nombor ganjil. Ini cikgu rasa anda sudah tahu. Okey? Huruf vokal, huruf konsonan jangan lupa. Kalau lupa lukis tanda ini pun tak apa. Kan? Kalau ingat, lukislah. Kalau tak ingat, jangan biarkan kosong. Itu yang penting. Okey? Kalau tidak permudahkan pecahan, contohnya 10/20, ini jawapan anda pun tak apa sebenarnya. Okey? Kalau ada kalkulator itu letaklah 1/2 kan, dapat 2 diterima. Okey? Sekarang kalau nak pause video, pergi pause. Cikgu akan terangkan bahagian B. Bahagian B pula. Okey, untuk bahagian B, soalan 12 markah. Soalan yang tinggi markah dia. Okey, pilih 4 soalan. Untuk soalan first itu, lukis graf fungsi. Sama ada graf kuadratik, ataupun kubik, ataupun graf yang salingan ini. Tidak susah. Semua tidak susah. Okey, kita cuba soalan yang... Kita cuba satu soalan. Okay, kita tengok. Lengkapkan jadual. Lengkapkan jadual tak ada masalah. Sama ada gantikan... ada pelajar dia gantikan nilai X ini. Okey. Kepada negatif 3. Lepas tu, kepada 1. Boleh dapat jawapan. Ataupun guna kalkulator. Tekan terus ini. Okey. Tekan calculate. Negatif 3 dapat jawapan. Tekan calculate 1, dapat jawapan. Berapa jawapan untuk ini? Cikgu belum kira lagi.
Cikgu kira dulu. Ayah. Okey, tekan calculate negatif 3. Okey, dapat 14. Dapat 14? Sama? Lepas tu tekan calculate 1. Dapat negatif 6. Okey. Apa-apa cara. Okey, asalkan dapat jawapan 14 dengan negatif 6. Okey. Lepas tu soalan B. Selalu dia suruh lukis graf. Lukis graf. Skala mesti betul lah. Okey. Ini X. Ini Y. Tengok soalan. Pada paksi X, 1 unit, 1 unit, 1 unit. Okey. 1, 2, 3. Bahagian sini negatif 1, negatif 2. Sambung. Okey. Untuk paksi Y 10. Kadang-kadang paksi Y 5. Kadang-kadang 10. Okey, 10. Guna sifir 10. 10, 20, 30, 40. Sambung. Okey. Tengok juga. Bolehlah. Untuk yang soalan C ini, boleh dapatkan dari graf. Boleh dapatkan dari graf. Kalau pandai guna kalkulator, boleh cek jawapan guna kalkulator juga. Tapi kalau sudah lupa cara tekan kalkulator, tak perlu ingat lagi. Okey. Cari dari graf. Contoh yang pertama. X. Kalau X negatif 3.5, Y dia berapa? Okey, ada satu contoh sini. Kalau 3.5, nampak? Kalau X negatif 3.5. Betulkah soalan dia? Okey. Kalau X negatif 3.5, nanti lukis satu. Sampai sini pergi sini. Berapa? X, kalau macam ini, Y sama dengan 22. Okey? Beza sikit tak apa. Untuk soalan yang kedua pun sama. Kalau dia kata Y sama dengan 15, berapa? Y sama dengan 15, ada dua jawapan dia. Okey, kita tengok. Kalau Y okey. Kalau Y sama dengan 15, dia potong dua kali. Sekali sini, baca jawapan sini. Satu lagi sini, baca lagi jawapan. Akan dapat dua jawapan. Lukis graf dengan tepat. Cuba lukis graf dengan tepat. Mesti dapat markah penuh untuk soalan ini. Okey? Kalau dia bagi dua ruang, dua lah jawapan dia. Okey. Untuk soalan D, selalunya pelajar skip. Jangan skip. Okey? Tidak susah juga. Okey. Yang ini letak di bahagian bawah. Bahagian down. D for down. Lepas tu A ini dapat dari mana? Yang ini dapat dari mana? Ini dapat dari soalan yang first. Mula-mula A itu. Ini dapat dari soalan A. Soalan A bandingkan dengan soalan persamaan pada soalan D. Persamaan A, persamaan D itu dibandingkan. Sekarang kita tengok nilai 3 ini sama. Simbol pun sama. Tolak. Lepas tu tolak, dapat persamaan baru. Persamaan baru ini perlu buat satu box. Selalunya cikgu suruh buat 3 lah. Pilih mana-mana nombor tadi. Pilih mana-mana 3 nombor dari sini. Selalunya pilih depan, tengah, belakang. Okey? Pilih 3, takkan salah. Okey, gantikan ke dalam persamaan ini. Dapatlah. Akan dapat nilai X, nilai Y ini. Okey? Nilai X itu pilih 3. Mana-mana 3. Nilai Y ini dapat dari persamaan yang kita bina tadi. Okey? Kalau sudah dapat nilai, buat satu garis lurus.
Garis ini mesti lurus. Okey? Tadi first soalan B, lukis graf macam ini. Untuk soalan D, lukis satu garis. Jawapan dia sini. Tempat dia bersilang itu nanti baca nilai X. Baca nilai X sini. Okey? Mana? Silap. Okey, tempat dia bersilang, nilai X dia negatif 2.4. Jadi jawapan dia sini. Negatif 2.45. Very boleh lah. Kalau nak dapat soalan ini, tak apa. Kita ulang kaji saja. Ulang kaji. Ingat-ingat sikit cara dia. Okey. Boleh tengok semula graf yang anda lukis dulu. Jangan pergi cuba lagi soalan baru. Cuba sahaja soalan yang pernah anda buat sebelum ini. Okey. Ulang kaji, refresh balik itu saja. Untuk statistik, graf ini pun sangat penting juga. 3 jenis, histogram 1, poligon kekerapan 1, ogive 1. Lepas tu dia akan tanya mod. Class mod. Apa maksud class mod ini? Yang paling kerap. Contohnya dalam satu kelas itu, paling banyak orang antara 40 hingga 50 kilo. Ini impian cikgu. 40 hingga 50 kilo itu ada, katakan satu kelas 40 orang, 40 hingga 50 kilo itu ada 30 orang. Maksudnya dia paling kerap. Okey? Nanti kelas mod itu tulis, bukan tulis 30. Okey? Tulis 40 hingga 50. Tulis selang kelas itu. 40 hingga 50. Okey, kira min. Min sangat penting. Jangan lupa cara. Jangan tidak kira. Okey, rumus ada diberi waktu exam. Jangan tidak cuba. Okey, kuartal, julat antara kuartal ini lebih susah sikit. Kita ingat balik. Okey. Histogram. Histogram dengan poligon kekerapan ini ingat. Untuk bahagian sini. Bahagian sini tulis. Ini kekerapan. Kekerapan berapa kali. Ini pun kekerapan. Kekerapan. Sama. Kekerapan untuk paksi Y. Untuk paksi X, siapa ingat? Titik tengah. Titik tengah. Untuk histogram, titik tengah letak di tengah-tengah. Masih ingat ini? Kekerapan. Titik tengah. Titik tengah plot dulu. Waktu lukis histogram itu, terus tulis titik tengah sini. Terus tulis dulu titik tengah. Yang bahagian ini, kekerapan itu, perlu tengok skala dia nanti. Masih ingat? Okey, histogram biarkan ruang ini kosong. Dua-dua guna pembaris. Jangan lupa. Histogram guna pembaris, poligon kekerapan pun guna pembaris. Dan perlu ingat untuk poligon kekerapan. Ada nampak 2 kosong sini. Kosong. Maksudnya mula dari kosong. Akhir dengan kosong juga. Sifar. Sama. Okey. Untuk ogive, bentuk dia lain. Bentuk macam ini. Bahagian atas kekerapan. Tadi kekerapan kan? Kekerapan untuk histogram. Kekerapan untuk poligon kekerapan. Untuk ogive, guna kekerapan longgokan. Itu dia makin tinggi. Sebab kekerapan itu you tambah-tambahkan dia. Okey? Untuk yang ini pun lain. Ini sempadan atas. Masih ingat? Saya rasa ini keluar SPM minggu depan. Rasa dia lah. Okey. Ini dia. Kekerapan longgokan dengan sempadan atas. Mula ogive ada kosong di depan ini. Sifar di depan. Ingat mula dengan sifar juga. Mula dengan sifar juga. Okey. Supaya graf kamu nanti tidak tergantung.
Okey. Cikgu cuba kita cuba tengok. Untuk histogram, kekerapan dengan titik tengah. Titik tengah boleh label bahagian sini. Okey, titik tengah. Yang skala untuk bahagian ini, baca soalan dengan betul. Dia kata untuk paksi mencancang itu 2 cm kepada berapa orang, kepada berapa. Okey, 2 cm kepada 2 orang pelajar ke, itulah. Letak 2, guna sifar 2. Kalau 2 cm kepada 5 orang peserta, jadi 5 guna sifar 5 nanti. 5, 10, 15. 5, 10, 15. Bergantung pada soalan. Dia ada sebut paksi mencancang. Paksi mencancang ini paksi Y lah. 2 cm. Cari kata mencancang. Cari 2 cm kepada berapa. Okey, supaya skala anda betul. Untuk poligon kekerapan sama juga. Kekerapan bahagi dengan titik kekerapan pada paksi Y, titik tengah pada paksi X. Okey, selang kelas perlu ditambah dengan kekerapan sifar. Ingat, mula dengan sifar, akhir dengan sifar. Okey, yang ini kalau dia sudah bagi then okey. Kalau dia tidak bagi, buat sendiri. Selang kelas itu tambah sendiri. Tambah kosong depan, kosong belakang. Okey. Kalau tidak ingat lagi, boleh refer balik poligon kekerapan yang pernah dilukis. Okey, P, ingat P, guna pembaris. Jangan guna freehand ini. Poligon kekerapan dengan histogram, guna pembaris. Okey. Last sekali. Okey tak. Yang ini. Untuk histogram dengan poligon kekerapan, selalunya dia suruh cari titik tengah. Titik tengah tak ada masalah. Tambah dulu 30 tambah 39, bahagi 2, dapat ini. 34.5, 44.5, okey. Yang kekerapan ini dapat dari jadual ke, kadang-kadang dia suruh dapat dari jadual. Lepas tu ingat untuk potong-potong potong data yang sudah dikira. Okey, ataupun dapat dari graf. Okey, yang ini tak ada masalah, tapi mesti hati-hati. Kekerapan tidak boleh salah. Kalau kekerapan salah nanti min pun salah, graf pun salah. Markah bukan dapat kosong, markah dapat kurang sikit. Hati-hati dengan kekerapan. Selalu cek jawapan lah. Lepas kira kekerapan ini, tak jumlahkan dulu. Katakan jumlah ini berapa. Katakan perlu kira ke? Tak perlu kira. Katakan 50 lah. Betul 50. Sebab dalam kelas itu pun 50 pelajar. Okey? Kalau you dapat 49 itu maksudnya ada yang lupa kira lah. Okey? Untuk cari min. Okey, masih ingat cari min? Min ini dia cuma leceh sikit, tapi anda perlu ada kalkulator. Kita guna kalkulator, kan? Titik tengah darab kekerapan. Okey, titik tengah ini darab dengan kekerapan, darab semua. Nanti jumlahkan. 34.5 darab 2 tambah 44.5 darab 6 tambah 55.5 darab 7. Okey, tambah semua akan dapat jawapan ribu-ribu, letak atas. Untuk bahagian bawah ini jumlah kekerapan. Tadi kita tak jumlahkan. Jumlahkan ini berapa? 40 lah. Okey. Jumlah kekerapan nanti bagi 40 akan dapat jawapan. Okey. Langkah dia macam ini. Dapat jawapan 65.313 kilo. Okey. Mesti langkah kerja itu tunjukkan ataupun sekurang-kurangnya ada ini. Okey. Tulis jawapan
bahagi tulis jawapan. Min ini mesti cuba markah dia sangat tinggi, 3 markah, 2 markah. Okey, jangan hilangkan markah dalam min. Untuk Ogif. Ogif, kalau nampak kekerapan longgokan dengan sempadan atas, mesti Ogif. Mesti Ogif. Okey, dari mana dapat kekerapan longgokan ini? Okey, dari mana? Ingatlah, Ogif ini tambah dulu kosong di depan. Okey. Tambah mana? Salah. Tambah sini. Okey. Sifar. Macam mana cari kekerapan longgokan ini? Sifar tambah 3. Lepas tu, 3 tambah 7. 10 tambah 11. Tambah lagi. Tak ada masalah ini. Kekerapan longgokan 48. 56. Betul, dapat 60. Okey. Sempadan atas lagi senang. Sempadan atas nombor ini. Tambah 0.5 semua. Ayo, tulisan. Okey, teruskan. Tambah 0.5, 0.5. Okey, sebab yang Ogif ini tambah sifar di depan ini. Sempadan atas pun perlu tambah satu selang. Satu di depan. Okey, 10, 15, 20. Sebelum ini, dia mesti 5.5 lah. Nanti lukis graf mula dari 5.5. Graf macam ini. 5.5. 5.5, 10.5, 15.5. Mula dari 5.5. Lepas tu baru mula dari sifar. Macam inilah graf kamu nanti. 5.5, 10. Okey. Yang ini perlu tengok perkataan mencancang. Tengok selang kelas. Ada contoh dia. Ada. Ini graf. Okey. Ini lah. Ini graf yang dilukis. Mula dari 5.5. Ini tambah sendiri. Sifar ini 5.5 ini tambah sendiri. Okey. Yang bahagian untuk yang ini tengok perkataan mencancang. 2 cm kepada berapa? Kalau dia kata kepada 10 orang pelajar, guna sifar 10. 10, 20, 30. Okey? Ogif, kekerapan longgokan sini. Tak nampak. Sempadan atas ini. Ini sebenarnya sempadan atas. Okey? Lepas tu plot graph. Okey? Kekerapan longgokan dan sempadan. Gunakan kekerapan longgokan dan sempadan atas untuk membina Ogif. Okey? Selang kelas yang ditambah dengan kekerapan sifar. Okey. Satu lagi, kalau dia bagi Ogif, selalunya dia tanya median lah. Tanya kuartal pertama, kuartal ketiga. Kalau dia tanya julat lagi, tu. Tapi dapat dari graf yang dilukis tadi. Untuk contohnya yang ini. 60 semua. Kalau 60 bagi 2, 30. 30 ini boleh guna untuk cari median. Nanti jawapan median ini. 23.2. Kalau 30, 60, antara 30, 60, tengah-tengah dia 45, kan? Kalau kita, macam mana? Kalau ini coklat, bahagi 2 ini median. Kalau bahagi 2 lagi, ini Q1, kuartal yang pertama. Kalau ini bagi 2, ini Q3. Okey? 45, 29.0 ini kuartal yang ketiga. Okey? Lepas tu, ini 15 ini kuartal yang pertama. Boleh? Dia tunggu saya. Okey? Kalau nak cari, kalau dia minta julat antara kuartal, okey?
kuartal ketiga tolak kuartal yang pertama. Ini median tadi kan. Ini Q1 tadi. Ini Q3. Maksudnya 29 tolak dengan 18. Dapat julat antara kuartal. Kalau dia tanya soalan macam ini. Sama ada dia tanya julat antara kuartal ataupun median. Kalau tanya median senang. Jangan lupa 60 bagi 2, 30. Cari jawapan 23.2. Okay. Your favorite. Penjelmaan. Banyak lagi ke? Tak banyak. You hang on. Okay. Penjelmaan sama ada translasi, pantulan, putaran, pembesaran. 4 ini saja. Translasi jarang keluar. Bukan. Untuk yang bukan jarang keluar. Maksud saya bahagian yang satu lagi. Okey, translasi tulis macam ini. Contoh negatif 3. Negatif 4, 3. Okey. Negatif 4 ini pindahkan ke kiri dulu. Kiri 4 petak. Lepas tu 3 atas. Okey. Translasi nampak kalau bentuk dia macam ini. Lepas tu bentuk objek macam ini. Bentuk image dia pun sama juga. Kan? Jadi kalau nampak macam ini, dia tidak ubah orientasi. Maksudnya yang ini translasi. Dari sini 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Translasi. Untuk translasi lebih senang. Contohnya dia bagi 1, 2 melalui translasi negatif 4, 3. Boleh guna cara tadi, guna cara lukis-lukis tadi ataupun tambah terus. Nombor yang pertama ini dia tambah dengan nombor ini. Dapatlah 1 tambah negatif 4, negatif 3. Lepas tu nombor yang kedua, 2 tambah 3, 5. Ini, guna cara ini pun boleh untuk translasi. Untuk cari image bagi suatu objek selepas, koordinat image bagi suatu objek selepas melalui translasi. Okay? Untuk pantulan. Pantulan, kalau you lipat guna garis, contohnya lukis pantulan untuk ini. Okey. Kalau kita lipat pada garis ini, dia mesti bertemu. Okey? Cara tulis pantulan, dia mesti ada satu garis. Pantulan pada garis apa? Pantulan pada garis apa? Macam itu. Putaran. Putaran nampak kalau you lipat tak jadi, lipat dia tak bertemu, maksudnya dia bukan pantulan. Dia mungkin putaran. Putaran mungkin macam ini. Okey, nanti pusing. Muka dia lain sikit. Okey. Yang ini sudah pusing. Pusing, putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat ini. Okay. Last one. Yang paling penting. Pembesaran. Pembesaran perlu tahu berapa kali membesar. Pembesaran K sama dengan berapa pada berapa. Okay. K itu cari macam ini. Contohnya sini 1 petak. Nanti you kira ini 3 petak. 1 menjadi 3, K 3 kali. Okey. Pada berapa? Pada itu sambung-sambung. K dia sinilah nanti. Ada nampak? Pembesaran mesti kuasai. Okey. Lepas tu yang rumus ini bukannya apa. Dia ada diberi waktu exam. Okey.
waktu SPM, rumus SPM last sekali, hujung sekali. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okey, kita cuba soalan SPM. Panjangnya soalan. Okey, huraikan selengkapnya. Penjelmaan V dan W. Ini kita tengok kemudian. Okey. Yang pertama, kita tengok mula dari ini selalunya. Kalau tak baca soalan pun bolehlah. Okey, mula dari ABCD selalunya. Kalau tak ada EFGH, HIJ, kalau ada A itu selalunya objek. Mula dari ABCD. Macam mana ABCD boleh jadi FGHI ini? Okey, sebenarnya boleh nampaklah dia pusing. Pusing kalau putaran itu perlu cuba sendiri. Cuba guna kertas. Guna kertas kalau tak okey. Cuba. Okey. Kita tengok. Okey. Lepas cuba-cuba ini, you akan dapat pusat putaran dia sini. Boleh? Okey. Ini sebenarnya putaran. Cara tulis dia. Huraikan penjelmaan. Putaran 90 darjah ikut ataupun lawan arah jam. Untuk kes ini ikut arah jam. Lebih dekat. Okey, ikut arah jam pada pusat 14. 14. Boleh? Pause video. Cuba sendiri. Okey. Cara tulis dia macam ini. Lengkap. Putaran 90 darjah ikut arah jam, lawan arah jam. Ini penting. Lepas tu pusat putaran pun penting. Okey? Kalau sudah dapat ini, yang kedua. Daripada bentuk ini menjadi bentuk ini, memang sudah pasti dia pembesaran, bukan? Menjadi besar. Okey? Berapa kali membesar? Berapa kali membesar? Guna inilah. Okey. Macam mana kita tahu skala pembesaran K berapa? K berapa? Kita tengok ini satu petak. Nanti satu petak menjadi 3 petak. K ialah 3 lah. Sama juga you nak banding ini dengan ini pun boleh. Sama juga. Banding ini dengan ini nanti. Okey? Macam mana satu petak menjadi 3 petak darab 3. 3 kali K ialah 3. Okey? Untuk kes ini K ialah 3. Ada sini. Okey. Macam mana nak huraikan ayo. Pembesaran. Tulis. Mesti ada punya. Pembesaran. Skala pembesaran ini maksudnya K lah. K ialah 3. Pada pusat pembesaran pandai cari. Sambungkan bucu ke bucu. Ini H ini besar nanti dia jadi L. Okey, sambung. I sambung pergi M. F sambung pergi J. Kalau nak sambung G pergi K pun boleh. Kan? Mereka akan bertembung pada satu titik. Bertemu pada satu titik. Itulah jawapan dia. Jawapan dia 28. Okey? Pada pusat 28. Skala pembesaran 3 pada pusat 28. Tak ada masalah. Yang ini macam mana? Okey. Luas. Untuk bahagian yang last ini, jangan skip soalan ini. Rumus ada diberi. Okey, luas image sama dengan K. K kuasa 2 darab luas objek. Okey, K tadi 3. Sekarang perlu kenal pasti. Yang 3 ini objek ke image? Tadi kita tahu ABCD itu objek mah. Ini objek. Ini pun sama size dengan objek. Ini image. Dia bagi
JKLM. Dia bagi image 3, 3, 3 ini. Okey? Jadi luas objek berapa? Jangan risau, guna kalkulator. Luas objek sama dengan 3, 3, 3. Kalau darab, you bahagilah. Guna kalkulator 333 bahagi 3 kuasa 2. Okey, dapat 37. Dia kata luas image 37. Betul lah ABCD itu. Luas objek 37. Betul lah. ABCD 37. Jadi inilah jawapan dia. Tidak susah. Kalau salah ganti, dia logik mah. Ini yang kecil 37, yang besar 333. Kalau selepas you cuba, you dapati yang kecil itu, kenapa jadi 333 lah, ataupun nombor yang diperoleh itu tak cantik lah, you boleh mungkin salah ganti luas image dengan luas objek. Itu saja. Boleh cuba. Tidak susah. The next one, ini langkah kerja dia. Sama. Tulisan dia cantik lagi. Okey. Boleh guna. Boleh baca. 37. Next. Yang ini. Okey. Masih sama, mula dari ABCD dulu. Macam mana ABCD ini boleh jadi EFGH. Dia nampak macam pantulan. Kalau you rasa dia putaran, you nak cuba-cuba pun boleh juga. Tapi sebenarnya dia pantulan. Kita jangan takut mencuba. Kalau lipat itu, dia memantul pada garis ini. Pantulan mesti tulis pantulan pada garis berapa. Garis ini X. Ada nampak X ini. X sama dengan 1. Boleh. Ada jawapan kah? Apa? Pantulan pada X sama dengan 1. Ada dia lukis lebih cantik dari saya. Okey? Tak ada masalah. Seterusnya pembesaran pula. Saya mesti tengok jawab. Okey. Tak ada pula dia lukis. Pembesaran. Skala pembesaran ini K. K sama dengan 3 juga. Kita tengok. Kalau you nak banding, jangan pilih garis yang serong ke apa ke. Pilihlah yang ini. Senang kira. Tak senang. Pilih mana satu? Bolehlah. Pilihlah ini. 2 petak. Kalau 2 petak besar nanti, dia menjadi 6 petak. Bukan 4 petak. Dia jadi ini. 6 petak. 2 menjadi 6. K 3 kali ganda. K sama dengan 3. Betul. Pada pusat pembesaran mana satu? Okey. Pusat pembesaran kita sambung. G sambung kepada J. F, I, H, K. Kalau sambung-sambung itu you akan dapat. Ini pusat pembesaran dia. Okey. You boleh tulis pada pusat 4, 3 ataupun tulis pada E. Dua-dua boleh. Dua-dua diterima. Tak ada masalah ini. Okey. Cikgu harap mu boleh skor dalam. Boleh skor ini. Tak ada masalah. Ada satu soalan lagi. Okey. Hitung luas. Hitung luas ini. Luas image sama dengan K kuasa 2. Luas objek. K tadi masih 3. Luas ABC, dia kata luas ABCD 22. Jadi untuk kes ini, untuk kes ini 22 ialah luas objek. Sebab ABC kita mula dari ini mah. Luas objek 22. Dapatlah jawapan berapa. Luas image itu 9198. Okey. Dia kata yang besar ini luas image ini
198. Okey? Jadi macam mana cari luas untuk kawasan Blorek? Selalu dia tanya kawasan Blorek. Kalau ada kawasan, dia nak kawasan yang warna kuning ini saja. Jadi macam mana? Nombor yang besar, kawasan Blorek. Kawasan Blorek. Dia tulis penuh. Luas kawasan Blorek. Okey? 198, nombor yang besar. Tolak dengan nombor yang kecil ini. 22. Dapat jawapan berapa? 176. Okey? Ini cara dia. Tidak susah. Kalau kita tengok contoh dia, rumit betul. Sama juga. Sama juga maksud dia. 176 juga dapat jawapan. Okey, kita cuba yang last. Plan dan dongakan. Plan dan dongakan mesti lukis Plan macam mana? Pandangan hadapan pandangan apa ini? Mesti ingat Kalau plan tengok dari atas lah. Kalau dari X itu, dari Y itu, tengok dari depan ataupun tengok dari sisi. Ingat plan. Atas. Okey, kita cuba. Untuk soalan yang pertama ini, kita kalau dia bagi bentuk simple macam ini, baguslah. Okey. Kalau first, suruh lukis plan. Tak. Dia lukis, tengok dari depan dulu. Okey. Lihat permukaan depan dan belakang. Mana yang lebih besar? Kalau dia sama besar, lukis satu saja. Lukis yang pandangan depan lah. Kalau dia kata 5 cm, lukis 5 cm. 8 cm, 8 cm. Dalam exam, tidak perlu label ini. Okey? Kalau nak label, pastikan betul. Kalau tak label pun tak apa. Tapi kalau 5 cm, mesti ukur 5 cm lah. 8 cm, 8 cm, 2 cm, 2 cm. Okey? Kalau yang tak ada ukuran ini, you sambung saja. Macam garis ini. Lepas lukis 3 cm, 2 cm, kita sambung terus. Tidak perlu pergi cari panjang dia berapa. Okey? Pandangan dari depan. Selalunya pandangan dari depan ini lebih mudah sikit lah. Okey? Kita tengok lagi. Kalau plan, apa maksud plan? Tengok dari atas. Dia kata, lihat permukaan atas dan tapak. Jangan tengok atas saja. Tengok sampai bawah lah. Dan tapak. Mana yang lebih besar? Tapak lebih besar. Kalau tapak lebih besar, lukis tapak dulu. Lukis dulu tapak dia macam ini. Berapa cm? 8/12. Kan? Tengok ini. Okey. Lepas tu, lepas 3 cm ada satu garis. Lepas 2 cm ada satu garis. Ini tinggal 3 cm lagi kan. 3, 2, 2. Siap. Okey. Tak perlu label pun tak apa. Dan kalau untuk plan ini sahaja, boleh lukis melintang boleh. Kalau lukis 2 cm sini, 2 cm, 3 cm ini tukar tempat pun boleh sebenarnya. Melintang maksudnya 12 ini 8. Okey, untuk plan saja. Okey, bergantung pada macam mana anda view, macam mana anda lihat bongkah itu. Okey, pepejal itu. Last. Bila last ini? Okey. Dongakan sisi. Tengok dari... Sama ke soalan ini? Sama. Okey. Tengok dari sisi. Lihat permukaan depan dan belakang. Sisi dia lah. Mana yang lebih besar? Belakang lebih besar. Jangan lukis ini saja. Okey, lukis hujung itu dulu. Nanti lukis garis ini. Senang. Okey? Sebenarnya tidak ada banyak masalah soalan ini. Asalkan ada cuba, lukis guna pensel, lukis kemas-kemas.
Okey, ini antara contoh. Ini cantik lah kan. Okey, cara lukis dia cantik. Apa masalah ini? Kadang-kadang you lukis lepas tu you nak padam tak bersih. Ataupun you lukis terlalu banyak garisan. Okey, pastikan padam dengan bersih. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu nipis. Orang ingat itu lakaran saja. Lukis dengan kemas. Kalau silap, padam dengan bersih. Okey. Yang ini sebab yang ni lukis tak ikut skala. Dia lukis ikut hati dia. Ini terlalu kecil, ada yang terlalu besar. Okey. Dia kata 5 cm, lukislah 5 cm. Bukan lukis ikut hati. Okey. Yang ini masalah dia. Okey. Mana ini? Terkeluar. Padam dengan bersih. Yang ini tak habis dia lukis. Okey, ada ruang. Jangan ada ruang. Jangan terlebih lukis. Nanti dia potong markah. Okey. Yang ini apa masalah? Ini last. Yang masalah ini tak sengit. Okey. Lukis 90 darjah. Cuba. Yang untuk yang ini bahagian ini dia memang tak 90 degree dia. Sudah sengit. Jangan lukis bentuk 3D lah. Jangan bagi shadow. Jangan lukis yang songsang sisi, terbalik. Tidak boleh. Lukis yang biasa saja. Lukis 2D. Okey? Itu saja untuk ulang kaji kali ini. Cikgu harap membantu anda. Untuk SPM itu jangan panik. Kalkulator kalau tak ada, pinjam dari sekolah. Okey, pinjam dulu dari sekolah, lepas itu kembalikan kepada pihak sekolah. Bertenang, ingat balik apa yang telah anda belajar. Anda batch yang paling lama belajar. Okey. Fokus pada soalan yang kamu confident dulu. Okey, jangan kalau dia keluar soalan kepat pun jangan risau. Okey, kalau anda rasa susah, orang lain pun rasa susah juga. Okey, yang penting jangan tidur. Cuba setiap soalan, cuba dengan baik. Ini saja. Cikgu harap semua berjaya, semua sihat-sihat. Okey? Bye-bye.